Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini, perlawanan bola sepak antara Sabah dan JDT tidak lama lagi. Siapa yang menang? Aku rasa akan seri. Bukan itu cerita tentang hari ini. Ceritanya adalah, esok adalah penentuan nasib sebenar UMNO. Adakah UMNO akan dapat kelulusan daripada ROS? Akan diketahui esok. Namun ceritanya petang ini adalah apa yang terjadi sekiranya ROS menolak permohonan pindaan perlembagaan UMNO pada hari esok. Dan yang kedua yang kita nak ulas petang ini adalah apa yang akan jadi kepada Zahid Hamidi sekiranya ditolak oleh ROS perlembagaan pindaan itu ataupun diterima pindaan itu. Jadi jangan kamu kemana-mana kerana kita akan bersama-sama dalam ulasan ini. Saya mohon supaya Anda meninggalkan komen Anda supaya kita cakna, kita cerna semua apa yang berlaku dalam persekitaran kita. Ada ramai kata aku ni benci dengan Zahid dan Najib. Sebenarnya aku tak pernah benci mereka. Aku sangat sayang mereka kerana mereka adalah pemimpin negara kita. Tapi kita mahukan keadilan yang sewajarnya. Kalau mereka salah ditentukan oleh mahkamah, maka salahlah mereka. Kalau mereka benar, benarlah mereka. Baik, kita nak cerita sekarang. Apa akan jadi kepada UMNO sekiranya pindaan perlembagaan UMNO ditolak oleh ROS pada hari esok? Sehari lagi kita akan tahu. Bukan sehari lagi. Beberapa jam lagi UMNO akan diketahui nasibnya esok. Sekiranya ROS menolak pindaan perlembagaan UMNO, bermakna sebelum 30 Disember ini, iaitu paling selewat-lewatnya 29 Disember ini, UMNO perlu mengadakan pemilihan. Itu semua orang tahu. Yang anda tak pernah tahu adalah siapa yang akan menerajui UMNO. Siapa yang akan menjadi ketua kepada UMNO. Mengikut jangkaan sumber-sumber dalaman yang mengatakan keputusan pemilihan UMNO sekiranya ROS menolak pindaan perlembagaan UMNO ataupun dia meluluskan tetapi dengan syarat mereka perlu memakai perlembagaan itu pada PRU akan datang, bermakna pemilihan perlu dilakukan juga pada tahun ini. Sumber dalaman UMNO mengatakan bahawa Zahid Hamidi akan tumbang. Beliau mungkin akan kalah dan 80% mengatakan beliau akan kalah. Ramai mengatakan Zahid Hamidi sebenarnya sudah tidak relevan lagi sebagai presiden kerana beliau memiliki banyak masalah kes mahkamah. Meskipun belum ditentukan beliau bersalah atau tidak, tetapi kekerapan beliau menghadiri kes-kes mahkamah akan mempengaruhi gerak kerjanya dan akan menjadi liability kepada UMNO. Kerana parti-parti lawan musuh, terutamanya pembangkang Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, cenderung menggunakan isu kes mahkamah ini untuk menyerang Zahid Hamidi. Apabila Zahid Hamidi diserang, tentulah ini juga akan menjadi beban kepada UMNO. Sibuk UMNO menjawab tentang kes tersebut. Dan Zahid juga sibuk untuk mempertahankan diri. Jadi bila masa lagi mereka akan dapat memperjuangkan UMNO. Aku sebenarnya minat dengan UMNO dan sangat meminati Barisan Nasional. Namun seringkali terfikir juga bagaimana mentadbir sesebuah persatuan sekiranya orang ketuanya itu seringkali selalu terpaksa ke sana ke sini dan untuk sibuk juga untuk menyelesaikan sesuatu kes. Selain itu, sumber juga mengatakan bahawa ramai ahli akar umbi UMNO ini sebenarnya tidak berani bersuara dan tidak dapat bersuara. Siapa sumber UMNO itu? Anda boleh baca di dalam berita hari ini di BH Online, Nazri Aziz. Beliau mengatakan ramai pemimpin, ramai akar umbi, juga pemimpin UMNO sebenarnya mahu bersuara. Tapi mereka ni tidak suka bersuara. Mereka hanya bersuara melalui keputusan undi, kata Nazri.
Aku setuju dengan tindakan itu. Lebih baik bersuara melalui undi daripada bersuara di jalanan. Lebih baik bersuara melalui undi daripada bersuara melalak-lalak. Ha, kenapa tidak mengundi? Undi sajalah kalau tidak suka kan. Jangan undi kalau tak suka. Jadi, menurut Nazri Aziz, Zahid Hamidi mungkin akan kalah sekiranya pemilihan UMNO diadakan pada tahun ini. Dan beliau menjangkakan yang akan menjadi ketua kepada UMNO, siapa lagi kalau bukan Ismail Sabri Yaakob. Aku setuju juga. Aku rasa saingan Ismail Sabri Yaakob hanya seorang di dalam UMNO yang mungkin akan merebut atau dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Presiden UMNO. Ada dua saja yang aku terfikir sebenarnya. Pertama, Hisamuddin Tun Hussein. Hisamuddin mempunyai gerombolannya sendiri, atau dengan kata lain, beliau mempunyai kumpulannya sendiri. Tapi selain itu, yang juga mempunyai harapan untuk dicalonkan sebagai presiden meskipun masih muda, jangan terkejut sekiranya Khairi Jamaluddin juga mengambil peluang untuk menjadi presiden, sekurang-kurangnya timbalan presiden. Dan aku fikir sekiranya ada berlaku 1-1, Ismail Sabri Yaakob menentang Hisamuddin Hussein, aku fikir yang akan menang adalah Ismail Sabri Yaakob. Kerana Ismail Sabri Yaakob kurang kontroversi, tidak ada masalah dan juga sudah terbukti boleh bekerja sebagai Perdana Menteri. Memanglah, kalau mau mencari yang perfect, kalau mau mencari yang sempurna, itu belum tentu ada. Tapi aku fikir Ismail Sabri Yaakob akan boleh menjadi ketua kepada UMNO seperti mana yang juga dikatakan oleh Nazri. Selain itu, kalaupun menurut Nazri Aziz, kalaupun ROS menerima pindahan itu dan tidak perlu melakukan pemilihan, dan sekiranya Zahid Hamidi mampu mengekalkan jawatan tersebut sebagai Presiden UMNO, apa yang berlaku? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nazri Aziz, yaitu Zahid Hamidi tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau dia tidak boleh jadi Perdana Menteri, buat apa dia dipilih lagi sebagai Presiden UMNO? Kerana apa yang berlaku sekarang ini, ketidakstabilan ini juga boleh dikatakan berpunca daripada kerana Perdana Menteri bukan ketua kepada parti itu, bukan Presiden parti yang memerintah. Jadi apabila itu berlaku pertindahan, yaitu tidak tahu siapa yang membuat keputusan, nak dengar presiden atau nak dengar kabinet. Kerana presidennya adalah berbeza daripada Perdana Menteri. Jadi aku fikir kalaupun menang, Zahid Hamidi menang pemilihan dan beliau kekal sebagai presiden, beliau tidak akan jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana beliau mempunyai banyak kes mahkamah yang belum diselesaikan. Silap sikit beliau akan disabitkan kesalahan, maka dia tidak akan boleh jadi Perdana Menteri. Ini bermakna sia-sialah kalau dia menjadi Presiden UMNO. Jadi adalah lebih baik sekiranya Ismail Sabri Yaakob lah yang menang dalam pemilihan UMNO tersebut. Apa pendapat kamu semua tentang isu pada kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.